Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Balik sidang pada pagi ini adalah membicarakan pandangan penglihatan yang Melayu itu berbeza dengan kebanyakan warisan lain di muka bumi. Jadi mau tak mau ni bukannya kita nak tepuk dada meletakkan diri kita lebih jauh tinggi daripada bangsa-bangsa lain ataupun sarung-sarung yang lain di muka bumi. Ini kerana filosofi, kosmologi, budaya, adat istiadat serta rahsia pembentukan Melayu itu amat berbeza dengan yang lain-lain. Dunia kita luas, kan? Baik, kat mana kita nak lihat perbezaan ini supaya kita tidak dikatakan nasionalis, kita dikatakan membeda-bedakan manusia tadi. Dalamnya tetap sama tetapi caranya berbeza, dan memang perspektif diri Melayu, sebuah warisan ni ada kedudukannya di dalam penciptaan jagat raya. Ianya umpama suatu keunikan yang ada tetapi ditidakkan oleh bangsa kita, ditutup, diputarbelitkan dan cuba dihalang daripada kembali kepada jati diri dan teras sebuah bangsa. Dunia Melayu kita ni kita tengok dunia ni tak macam warisan yang lain. Jadi kalau kita tengok kejadian alam tu sendiri, cuba baca apa yang ada di bawah gambar wanita dengan kepaknya seekor rama-rama. Jadi di dunia haiwan, di dunia serangga, kita lihat Monash butterfly dikenali sebagai raja kupu-kupu, mempunyai 12,000 mata. Nampak tu? 12,000 tu. Kita mata dua, tapi piksel kita dengan pandangan kita menggunakan alam roh tadi berbeza, yang boleh membantu mereka melihat daripada semua arah. Jadi dikatakan kupu-kupu ini mempunyai dua jenis mata, ataupun retina, ataupun piksel, ataupun kita tengok daripada berbagai lapisan, compound and simple. Jadi di dunia serangga dan penciptaan makhluk-makhluk di jagat raya ini, dia ada perbezaan daripada segi insting, daripada segi rasa dan sebagainya. Maka kat sini kita faham, dan kita tidaklah mengagungkan Melayu itu sebagai nasionalis ataupun ketuanan, atau mengatakan kita lebih tinggi daripada yang lain-lain. Dalamannya tetap sama, cuma ciri-ciri perwatakan dan warna-warni kehidupan itu telah terang jelas dan nyata. Kami jadikan manusia itu berbagai bentuk, ragam warna kulit supaya mengenali penciptaan dan kekuasaan yang maha agung. Kita tidaklah mahu angkuh seperti Azazil. Masing-masing ada kelebihan di dalam menyatakan Allah Maha Besar, Maha Mencipta dan sebagainya, di dalam satu teras kesinambungan rahsianya Ruhullah di dalam diri tadi. Lantas, pada pagi ni, kita bangkit daripada tidur di dalam sebuah negara yang dinamakan Malaysia, yang kini dikatakan tidak lagi meneruskan jati diri, pola pandangan ataupun struktur pemerintahan orang-orang kita Melayu itu sendiri. Warna-warni kehidupan ni kita lihat daripada berbagai sudut, deria, rasa, olahraga, pemikiran, yang akhirnya akan menjadi suatu penutup kepada tirai kita pada petang ni. Maka malam akan datang. Pagi ini kita bangkit daripada tidur, matahari sedang menyinari, dan kita menerima berbagai input, kan? Tapi bagaimanakah kita melihat akan pandangan dan juga tenaga apakah kita bawa di dalam satu teras filtration, menapis pandangan-pandangan yang ada di muka bumi ini. Jadi eye is the door to the soul. Maksudnya Mak Saleh kata mata itu adalah pintunya kepada jiwa ataupun roh di dalam jasadnya seorang manusia tadi. Konsep pandangannya, tu saya kata di depan slide tadi, pandangannya dia
pandangan dia. Maka hilanglah seorang Melayu di dalam melihat sekalian yang tercipta. Itu baru pandangan. Dengan mengembalikan segala pandangan dan deria langsung kepada Yang Maha Mencipta, maka terbukalah tabir dan sempadan yang tidak ada sempadan. Maksud dia, kalau kupu-kupu tu telah Yang Maha Esa kurniakan 12,000, ada orang kata 120,000, ada binatang yang 120,000. Ini ada dunia dimensi lain yang kita tak perasan. Maka bila pandangan itu dan segala deria dikembalikan kepada Yang Maha Esa, itu adalah dalam kosmologi, budaya, kejiwaan dan ketuhanan sebuah bangsa. Adakah ini cerita merapu? Tidak. Inilah jiwanya seorang Melayu yang pernah tersulam langsung dengan satu titian kosmologi, filosofi. Filosofi pun tak ada, ni jati diri. Tapi sebab saya nak cerita ke awam supaya orang awam faham, saya sulamlah dengan filosofi, kosmologi dan berbagai cerita akan sebuah penceritaan yang maha agung. Jadi apa sebenarnya yang ada pada mata pandangan seorang Melayu? Ciri-ciri dan juga kelengkapan yang telah dipersiapkan di dalam sepersalinannya warisan sebuah bangsa. Jadi manusia ini, kita ada berbagai cerita. Tidak semudahnya daripada mata, dia tidak bersambung dengan tenaga sinap, deria dan juga multi-spektrum, multi-dimensi termasuk multi-universe tu sendiri. Ini dunia sains, dunia kuantum, dunia atomik partikel. Aku kenal asal-muasalmu, geruh-gerak dan berbagai dimensi cerita-cerita di dalam tabir warisan bangsa kita. Dunia Melayu pagi ni indah sebenarnya. Dia warna-warni, nirwarna. Inilah warna-warni kehidupan yang telah kita pada pagi ini menerima warisan permata tabut dan juga peti-peti khazanah. Peti-peti kanta ibarat tok nenek kita tinggalkan kita satu kedai. Kedai cermin mata, kedai x-ray, lab yang amat canggih. Semuanya ada di hujung jari jemari seorang anak-anak warisan pentas Sunda. Sebab saya terpaksa kata pentas Sunda lah kan. Tak bolehlah kata orang Melayu, tanah Melayu saja. Tetapi di dalam hendak kita merungkai, melihat dan menggapai jati diri kita, pastilah kita akan dihentam. Pastilah telah berlaku di dalam titian sejarah tadi penutupan tabut tadi. Jadi kalau pagi ini saya berbalik kepada isu tabut, ada satu dimensi yang orang-orang dunia melihat tabut itu di dalam bentuk material dan sisa peninggalan Nabi dan Rasul yang berbentuk material. Kalau saya kata macam ni, saya dituduh lagi sebagai orang yang liberal, orang yang berfikiran orientalis. Tidak, saya adalah orang-orang Nusantara, saya adalah orang-orang Melayu, saya adalah orang dunia warisan Melayu. Tetapi ada orang juga yang kata Tok Fauzi dulu dia dibesarkan mendapat pendidikan di negara barat. Kerana apa? Ini adalah satu kelebihan, bukannya kekalahan bagi diri saya. Kerana di dunia barat itu saya dapat melihat daripada satu perspektif yang tanpa kekangan. Yang kadang ketika itu ilmu-ilmu ini, pemikiran ini tidak ada di dalam media pembacaan di tanah air saya. Mana saya terlebih baca lebih awal kot, kan? Jadi tari, pola, sulaman, tenunan, tekad, akad dan juga jiwanya seorang Melayu ini telah sempurna sebenarnya. Bila kita melihat akan khazanah-khazanah pembacaan dan juga bingkisan-bingkisan kasih sayang dan amanah saka, termasuk keilmuan yang ada dalam darah daging kita. Bagi kita hendak mengenal pada pagi ini apa yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Kalau aliran Hindu tadi dia meditasi, aliran Mat Saleh dia alpha state, dia panggil subconscious mind dan berbagai bentuk kejiwaan daripada berbagai aliran. Tetapi pagi ini sepatutnya setiap bangsa di muka bumi kembali
kembali menghormati warisan pakaian bonda. Kalau kita melihat kembali kepada isu kupu-kupu tadi, Monash Sea with their eye, mana dia kupu-kupu raja ni melihat dengan mata dia, smell with their antenna, nampak? Dia menghirup bauan melalui antena dia. Antena. Dan ni merasa dengan kaki dia. Jadi daripada mata yang berbagai tadi, dia juga ada racun. Ni poisonous cardiac glyphosate ingested as larva from the milkweed make Monash poisonous to eat. Dia kalau kena makhluk lain makan dia beracun, kan? Mati tak mati tu belakang kira, tapi racun jadi tak boleh dimakan. Binatang pun dah sedar, dah ada dan genetik dia, keturunan dia pernah makan Monash butterfly. Jadi anak cucu makhluk lain, binatang lain tak makan dia. Termasuklah kelawar dan sebagainya, kan. Ini hukum alam. Jadi pakaiannya raja kupu-kupu. Kenapa dinamakan Monash raja kupu-kupu? Sebab kedudukan mata, retina, penglihatan dan juga keunikan dia telah mengatasi kupu-kupu yang lain. Jadi kita berbalik pada pandangannya seorang Melayu, jiwanya, mindanya, akalnya, yang telah membentuk Malay Fleet, yang telah melahirkan insan-insan sempurna, yang telah, macam video saya katakan, membuka, membina dan juga menakluk hampir seluruh muka bumi dan juga jagat raya. Jagat raya tu kan, bila saya sebut jagat raya ni, dia jadi macam cerita Dr. Strange. Mana Melayu dahulu dia umpama Dr. Strange. Tapi bagi golongan penentang, dia takkan percaya. Dia kata ni Fauzi ni dia racist, Tok Fauzi ni dia fikir pasal diri dia saja. Tak. Berbagai makhluk ada fakulti masing-masing. Berbagai orang ada pakaian masing-masing. Terpulanglah hampa nak pakai pakaian lagu mana. Jadi saya pun dah kupas akan sepersalinannya warisan orang kita. Daripada tanjak dia, apa dia punya kelebihan. Itu pun belum habis lagi, baru selapis. Jadi jiwa dan intipati, kejiwaan dan mengolah pakai permata-permata yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa kepada bangsa kita, dan bagaimana bangsa ini telah mengkaji daripada segi kejiwaan, kebatinan dan kerohanian. Kita orang bangsa mengkaji diri. Kita bukan orang yang melihat keluar, tetapi sebenarnya kita juga melihat serba-serbi dalam dan luar. Aku tahu asal usulmu. Jadi ilmu pawang Melayu telah terang, jelas dan nyata menceritakan satu konsep saintifik yang kemudiannya ditutup oleh pihak-pihak penjajah atau penasihat atau punasihat tadi. Ini adalah sebuah sejarah yang pahit bagi orang-orang kita. Inilah yang dikatakan satu zaman dulu wujud manusia-manusia sakti, hybrid dan sebagainya. Tapi pagi ini kalau saya buka file temu bual saya dengan saksi-saksi yang telah melihat manusia terbang, yang telah melihat manusia masuk dan gaib dalam keris, yang telah melihat keris menjadi cair di bawah renungan dan pandangan tiliknya seorang Melayu. Mereka kata ni Tok Fauzi cerita gebang. Dia ni cerita dia tak masuk akal, dia tak pernah tengok. Ini bukti lisan, bukannya sihir di dalam orang-orang kita. Tetapi biarlah rahsia ini menjadi rahsianya diri saya, sementara saya mengolah akan bukti-bukti dan suara-suara penyaksi tadi supaya menjadi imbasan dan juga kebangkitan pada anak-anak bangsa. Jadi tanpa kita menipu diri, jiwanya kita pada pagi ini berbeza dengan orang yang lain, atau dengan sarungnya yang lain. Umpama bangsa kita telah menyiapkan kereta Porsche. Kereta Porsche yang boleh lari 300 km sejam atau 300 batu sejam lah.
telah mencipta roket dan juga peradaban yang tinggi di dalam jiwa, raga dan konsep Dr. Strange tadi. Ini nyata, terang, jelas dan pasti. Yang mana akhirnya saya sulam dengan ceritanya Raja Haji Fisabilillah. Yang mana baginda sendiri menyatakan terang, jelas dan nyata sesungguhnya dia telah menapak di wilayah-wilayah Melayu dan teranglah, nyatalah sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi orang-orang kita. Dan juga yang berselindung di sebelah hati dan juga jiwa insan-insan yang telah kerasukan dengan kehitaman dan juga golongan pendahaka dan pengkhianat tadi. Maka di sinilah saya pada pagi ini di dalam berbagai aspek termasuk satu program baru yang bakal dilancarkan dalam bulan ni, iaitu Melayu Sayang Melayu bersama Majlis Bonda Warisan Pertiwi. Yang ini bawah Pertubuhan Adibira Indiayani Kebangsaan. Jadi insya-Allah lah saya buat serba-serbi, cakap video satu hal, bangkitkan program silaturahim dan juga kesatuannya bangsa kita ini di dalam pertubuhan ataupun persatuan orang Melayu. Dan semoga pada pagi ini kan, di dalam berbagai cerita yang saya dendangkan, kata, sebut, kita bakal kembali bersatu di bawah payung dan rahsianya kasih tadi. Kita bakal bersambung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.